Pasal trail line tu dia adalah hanya candlestick dan line saja. Tapi indikator ni kita akan pakai untuk menyingkatkan kita punya decision tanpa perlu tarik. Dia buka-buka je MT4, tengok je. Kita dah tahu dah apa nak kena buat. Tanpa perlu klik-klik, tak payah. Okay, ni indikator, ni kelebihan indikator sebenarnya. Okay, so siapa yang nak guna ke tak guna ke terpulang. Tapi bagi Moha akan gunakan lah. Sebab dia membantu. Okay, benda yang membantu, yang boleh meringankan kerja, baik kita guna. Tak ada masalah pun sebenarnya. So, apabila kita rujuk kepada indikator, so dekat sini dia ada satu yang perlu anda gunakan adalah multiple time frame. Okay, anda wajib kena tahu guna multiple time frame. Bila dah gunakan indikator, wajib guna multiple time frame. So kenapa? Supaya anda tahu, okay, yang mana satu trend, yang mana satu retracement. Trend tu bermaksud yang paling besar, yang major. Yang mana major, yang mana minor. Minor tu retracement lah. Okay, so itu adalah retracement. So setakat sekarang ni anda tengok untuk time frame 15. Okay, benda ni dia akan sampai TP 838 83585. Okay, 83585. Lebih kurang lah tu. Okay, maksimum dia boleh sampai. So dekat dalam TC ada bagi tahu Fibo sampai 83335, 530. Lebih kurang lah tu. Okay, dia akan sentuh dekat mid BB tu dulu. Ni adalah yang disebut sebagai kita nak entry terus biru. So cara nak entry terus biru ni, apa perlu Moha buat adalah Moha akan tunggu, bukan di tengah-tengah, tapi Moha hanya tunggu di tepi sahaja. Faham, di tepi? So lepas ni siapa yang boleh follow Moha, anda tunggulah price ni sampai dekat tepi. Cerita dia nak sampai tepi ni, dia ada critical. Okay, dia adalah critical. Critical bermaksud kalau anda berlawan arah, padahal sebab apa dia tak ada setup reversal. Okay, dia adalah yang mana pergerakan naik dan turun. Dia adalah zigzag pattern. So bahaya dekat sini. Tapi disebabkan kita dah selalu practice, kita dah selalu entry, so kita dah faham. Dan apabila kita entry, kita tahu kat mana cut loss dia. That's why indikator ni membantu sebenarnya. Contohnya, anda boleh tengok sekarang ni. Okay, kalau di time frame 15 ni, antara reason kita anda ajak buy, kalau Moha pun Moha akan ajak buy tau sebenarnya. Kenapa? Sebab ngam-ngam kat sini, anda tengok kat sini, price tu berada di lower BB dan juga stokastik berada di lower BB. Okay, so pusing macam mana pun price tu perlu naik. Faham tak? Pusing macam mana pun price perlu naik. So bezanya dekat sini, mentality seorang scalper, naik ke turun ke, dia tetap boleh buat duit. Okay, itu adalah mentality seorang scalper lah. So kalau anda bukan mentality yang macam tu, anda kena belajar untuk adjust balik anda punya teknik bagi ngam dengan Moha. Okay, bukan nak bagi follow Moha, tak. Mungkin cara Moha tu agak kurang membantu anda. Okay, so anda kena fahami apa yang cara Moha guna. So Moha akan gunakan BB dan juga stokastik. So cerita dekat sini, apabila dua indikator yang kita gunakan ni berada pada kedudukan sama, okay, so memang Moha akan ajak entry lah. Dan entry tu selalunya akan terus biru. Okay, akan terus biru. Cuma malam ni kita bukan buat live trade. Okay, kita bagi penerangan supaya anda faham. Macam tu. Ni adalah untuk time frame 15 minit. Situasinya kalau anda buka chart, buka-buka je chart, tengok 15 minit, anda nampak benda tu macam tu. So apa perlu anda buat? Kalau Moha akan terus entry. Okay, sebab apa? In the first place, dia memang adalah exactly on time. Faham tak? Dia on time. So bila on time ni maksudnya anda masuk pada waktu yang tepat, pada harga yang tepat, pada waktu yang tepat. So entry je lah. Tapi tak perlulah entry banyak. Okay, lepas tu selalu Moha akan check adalah bila dah biru, Moha akan close dulu. Lepas tu apa Moha buat adalah kita akan gunakan time frame 15 dan ke bawah. Okay, 15 dan ke bawah. So bila dah tengok kat 15, Moha akan makin line ni, boleh tanda kat sini kan. So ini adalah BB bawah. So stokastik pun berada di bawah. Of course lah dia akan naik. Cerita dia, kita tak tahu berapa banyak yang dia nak naik.
Sebenarnya kalau Moha tahu, Moha kaya dulu daripada korang. Itu korang kena terima hakikat lah. Cerita dia Moha tak tahu, tapi Moha tahu itu adalah the best price untuk kita entry. Okay. Kalau Moha tahu, Moha dah letak kat situ 10 juta. Cerita dia kat situ sebab kita tak tahu, kita masuk biasa-biasa je sudah lah. Okay. So yang penting kita entry terus biru. Itu yang kita nak. So apabila price dah sampai exactly tempat yang kita nak entry, contoh untuk entry buy, BB mesti berada di bawah, stokastik masih di bawah, so kita entry. Itu cara dia. Itu adalah entry call. Okay. So lepas tu Moha akan tengok di time frame 15 minit. Sorry, 5 minit. Okay. Selalu Moha akan check 5 minit dan juga 15 minit. Contoh macam ni kan, bila Moha tengok, okay, indikator dah semakin naik tapi price semakin turun. So Moha tahu lah dia akan berlaku kenaikan. Okay, kenaikan ni mungkin kita tak pasti berapa banyak. Yang penting dia naik. Faham tak? Yang penting kita entry tu naik. Kita entry buy lah. So cerita dia. Lepas tu bila anda tengok dekat sini kan, kenaikan untuk price action ni sebenarnya untuk BB dia membantu anda sama ada untuk anda hold ataupun tidak. Itu saja. Okay. Situasinya adalah untuk hold ataupun tidak. Tadi Moha dah ajak anda cara entry. Kalau Moha kan, Moha akan entry daripada bawah pergi ke atas. Kebetulan bonus adalah bila anda entry ada dua time frame yang sama kedudukan. Apa perlu anda buat? Itu adalah bonus lah. Dan of course dia akan pergi lebih jauh. Itu cerita dia. Okay. So dekat sini tadi kita akan tengok 5 minit ada, 15 minit pun ada. So bermaksud dekat sini M1 pun akan ada. Okay. So nak lebih precise pergi kat M1 lah. Tapi sebabkan kita tak perlu pun nak precise mana, asalkan entry terus biru. Okay. Yang penting kita tahu stop loss kat mana. Sebab stop loss Moha akan cerita nanti. Okay. So Moha rasa sampai dah tipe yang Moha mention tadi. Lebih kurang lah tu. Kalau dekat channel pun ada bagi tahu tipe yang sama juga. Okay. So ini adalah permulaan dia baru bergerak. So naik dan turun untuk scalping adalah mudah untuk anda buat duit. Sangat-sangat mudah. So contoh kenaikan tadi, apabila dia naik adalah sebanyak 60 pips. Banyak lah, 60 point. Dan 3001 dah 6 USD. Banyak lah. Okay. So ini cara untuk scalping. So Moha akan tengok pada kedudukan yang mana Moha akan tunggu. Kalau let's say BB saja yang turun ke bawah, price turun ke arah low BB tapi indikator tak turun lagi, indikator lain, maksudnya indikator stokastik tak turun lagi, semua akan tunggu je lah. Tunggu. Okay. Dan bagaimana kita nak hold position? Berkenaan dengan hold position, okay, anda kena cekap untuk baca perubahan trend. Iaitu perubahan trend adalah jelas apabila ada buat kenaikan yang baru ataupun harga yang rendah yang baru. Itu adalah trend yang terkini lah. So untuk setakat sekarang ni kita nampak yang M15 ni akan naik lebih jauh lah. Sebab apa? Dia akan pergi sentuh dekat upper BB ni. Apabila line crossing merah yang berbelang-belang ni, dia akan pergi sentuh yang ke atas ni. Dia akan bawa. Okay, sekarang baru pukul 9.42. Okay, close M15 ni akan naik lagi sebatang. So dia akan pergi ke atas lagi lah. Sebab kita nampak sini ni kat M15. So bila kita tengok kat M5 pun ada. So cerita dia dekat sini, bila berlaku situasi macam ni, apabila candlestick itu, okay, rapat. Cerita dia rapat. Rapat macam mana? Rapat dengan line tu, okay, rapat dengan line tu bermaksud dia akan strong naik lagi. Dia akan follow je direction tu. Sehinggalah body dia terkeluar dan tak kena line ni. Selagi body candle tu ada di line BB tu, maksudnya memang dia akan naik lagi. Okay, dia akan naik lagi. So itulah cara untuk baca scalping. Yang mana dia tak ada TP pun sebenarnya, asal biru close. Sebab tu Moha selalu cakap ABC adalah asal biru close. Asal biru close tu kita tak kisah berapa pip pun sebenarnya. Okay. So kelebihan kepada scalper adalah siapa yang gunakan lot yang banyak lah, yang lebih besar. Macam contoh macam 0.10. So dia akan profit yang buat banyak. Okay, profit yang banyak sebab dia gunakan MM yang besar. Okay. So untuk situasi sekarang, untuk time frame 5 minit ni adalah retracement. Okay.
5 minit adalah retracement. Kenapa? Dia takkan panggil dia turun lagi selagi dia tak sentuh apa lower BB. Okay. Dia akan tunjuk nak baca BB ni senang je. Apabila price ni dah sentuh apa BB untuk buy, situasi buy, dan lower BB naik ke atas, bermaksud itu adalah trend yang akan berlaku. So benda tu baru saja jalan. Ini adalah cara dia. That's why untuk scalping atas bawah ni adalah mudah sebenarnya, asalkan kalau tahu cara. Okay. So ini adalah M1. Okay. Dan selalunya muah akan guna M1. Selalunya. Okay. Kenapa M1? Sebab cepat. M1 lagi cepat daripada M5. Itu jawapan dia. Okay, kita nak entry terus biru. Kalau kita tunggu kat M5, 5 minit lah nak kena tunggu. So kalau kita tunggu kat M1, cepatlah kita biru. Contoh macam sekarang kan, dah sampai atas, kita close dulu. So muah akan ajak entry sell. Okay. Macam muah cerita tadi, kita akan close apabila body tu dah tak sentuh dekat line ni. Selagi tak sentuh, maksudnya kita dah boleh start close lah. Dan ini bergantung kepada time frame yang anda pegang. Kalau tadi anda nampak kat time frame 15 minit, benda tu belum sentuh lagi. Tapi kalau anda pegang pada time frame 5 minit, dia tetap boleh pegang. Cerita dia anda kena hold lah. Itu yang kadang-kadang kalau anda lambat, okay, siapa yang lambat entry, dia akan kejap merah, kejap biru, kejap merah, kejap biru. Tapi kalau anda entry pada bawah, anda tengok je lah. Okay, anda tengok je. Sebab apa? Selagi untuk time frame 5 minit ni, dia memang akan kata naik. Tapi untuk M1, dia akan kata turun. Dan cerita dia turun dia hanyalah valid apabila dia sentuh lower BB. Okay, dia sentuh lower BB, barulah kita akan panggil dia sebagai bermulalah dia nak turun. Cerita dia tak turun lagi. Okay, dia hanya sentuh mid BB. So sentuh mid BB ni kita boleh start re-entry sebenarnya. Okay, macam tu. Untuk tambah buy lah. Sebab tu kita nampak L15 nak naik atas lagi. Okay, macam tu. So ini adalah contoh bagaimana kami dia nak bagi scalping, nak bagi entry. So cerita bab entry dah cerita bab stop loss pula. Okay, bila bercerita bab stop loss, selalu akan kami letakkan stop loss ni bertentangan dengan entry. Contoh kita entry dekat line bawah, stop loss kita dekat line atas ni. Wah, macam tu. So kalau 30 lah. Kalau 50 lah. Dan selalunya kalau terlalu besar contoh macam ni kan. Ini apa BB. Pergi ke lower BB adalah 60. Muah akan kurangkan sikit lah. Okay, kurangkan sikit. Kenapa? Pertama sebab kita kesiankan pada orang yang follow cerita dia. So kami apabila bagi signal, kami pun pernah follow signal sebelum ni. So kami rasa perasaan tu so untuk menjaga akaun yang kecil. Sebab apa? Bila orang yang follow trading ni, akaun dia ada bermacam-macam version tau. Dia ada yang baru 10 USD, ada yang 50 USD, ada yang 30 USD, 50 USD. So benda-benda macam tu kami akan rasa risau, okay? Dan rasa kesian. So that's why kami 3000 USD. Okay. Yang ada entry lot banyak pun satu masalah juga. Okay, entry lot banyak, lepas tu account pun banyak. Cerita dia margin level tak lepas. Faham tak? Margin level tak lepas. So kesian kepada orang yang tak jaga margin sebenarnya. Tak kisahlah anda ada account besar ke kecil ke, bila tak jaga margin level ni kan, itu yang menyebabkan kami resah bila bagi signal macam tu. That's why Muha akan stick dengan 35 pips. Sebab tu kadang-kadang anda tengok Hizami pun akan bagi stop loss yang lebih kurang range dalam 20 macam tu. Okay, sebab apa? Kadang-kadang Hizami akan ambil daripada mid BB sebab mid BB dia lebih dekat. Okay, cerita dia. Sebab apa? Kami akan ambil daripada mid BB saja ataupun mana-mana lain yang ada. Macam tu. Okay, so ini adalah untuk scalping. Okay, dan lepas ni, okay, siapa yang nak follow live trade Muha akan gunakan M1 lah. Muha terus terang cakap kita akan guna M1. Okay, so selepas ni siapa yang nak follow entry Muha, kita akan rujuk M1. Kalau Muha untuk situasi sekarang, Muha akan ajak apa? Muha akan ajak close dulu. Yang penting close dulu. Okay, banyak mana tak kisah. Sebab apa? Kita boleh entry banyak kali. Ini adalah kelebihan scalping yang mana anda boleh grow account dalam masa 1 jam. Okay, 1 jam tanpa perlu tunggu news yang besar-besar pun.
Itu adalah kelebihan scalping lah. Untuk swing kena tunggu 2-3 jam. Okey. Macam tu. So sama juga apa yang berlaku dekat dalam M1. Okey. Dan selalunya kalau Moha akan gunakan 2 time frame, M1 dan juga M5. Contoh dah sampai atas kan, dah sampai atas ni kan, apa perlu buat? Kita ajak sel lah pula. Macam tu lah. Okey. Dan jangan risau, sel tu akan biru apabila sentuh lower BB ni. Contoh macam yang sekarang kan, sentuh lower BB ni dah 15, 1.5 USD. Okey lah. Okey. Dan let's say kalau dia break trendline yang ada ni, trendline yang ada ni sebab apa Moha dapat trendline ni, ada trendline uptrend ni. Dia break yang ni, okey, maksudnya dia turun lagi. Maksudnya dia akan turun lagi. Macam ni. Dia dah turun kan? Ni baru M5 dia dah cross. Cerita dia, ni adalah trendline yang terkini, yang mana perubahan trend tu berlaku di time frame M1. So anda boleh lah tengok selagi berpegang pada yang ni. Kalau anda nampak macam ni kan, dia dah start cross yang ni kan, bermasuk dia akan start retrace lah. Mungkin dia akan turun ke bawah untuk touch balik trendline yang menaik, yang downtrend ni untuk naik ke atas. Dia ada banyak situasi sebenarnya. Yang penting macam mana anda nak handle anda punya duit supaya yang biru tu boleh membesarkan akaun yang sedia ada. Okey, itu sebab kita trade. Kita nak besarkan akaun yang kita ada. Okey, macam Moha cakap, Moha akan ajak sell ni waktu ni. Okey, kalau Moha lah. Jadi, okey, Moha akan ajak sell. Itulah. So dia pun turun. Kenapa? Sebab dah sampai M5 ke atas ni. Untuk 5 minit. Siapa yang hold 15 minit, lain cerita lah. Kenapa? Sebab dia perlu tunggu 15 minit lagi. Okay. That's why 5 minit dan M1 ni adalah mudah untuk scalper. Ada orang tak biasa dengan M1, tapi Moha okey dengan M1. Okay. Macam tu. So lepas ni sebab Moha declare ni, Moha beritahu awal siapa yang follow Moha akan guna M1. Setup dia sama je macam ni apa yang Moha ceritakan. Okay. So stop loss dia tetap sama, cuma beza dia dekat sini. Kalau M1 stop loss dia akan kecil sedikit daripada M5. Sebab tu kalau kadang-kadang anda tengok kami kalau gunakan stop loss yang kecil tu, bermaksud kami gunakan tarif kecil lah. Lagi-lagi pada waktu siang, baru start pukul 7 atau pukul 8. Okey. Contoh macam ni, pagi tadi. Okey. Kalau pagi tadi tu kami akan gunakan M5 je lah, paling besar, untuk bagi stop loss lah. Okey. Macam tu. Itulah cara kami cara Moha dan Hizami berbincang untuk bagi signal. Okey. Supaya lepas ni anda akan faham lah cara yang kami guna. Tak perlu pun anda tiru apa yang kami buat ni. Sebab ni adalah mapping Moha. Mapping adalah yang tadi. Ni mapping tau. Okey, kita dah nampak mapping tu macam mana. Okey, kita dah tahu jalan. Sekarang ni cara kita nak entry saja. Cara nak entry macam ni lah. Okey. Macam Moha cakap, kalau anda entry sell tadi, turun bawah ni dah dapat 15. Dah dapat 1 USD tu confirm lah. Okey. Situasi dia adalah sama ada dia naik atau turun. Untuk M5, okay, dia akan turun, Moha jangkakan dia akan turun sampai ke BB ni lah. Dan dia akan turun, dan situasi dia akan macam ni. Kalau bila anda gunakan M1, dia akan ada satu tahap dia sideway macam ni. Lepas tu apa BB dan mid BB ni dia rapat macam ni. Macam ni. Situasi dia yang ni, apa yang akan berlaku adalah dia akan turun yang sangat jauh ataupun naik yang sangat jauh. Kenapa? Price jadi compress. Okey, dia jadi compress. Macam tu. Ini berlaku pada semalam. Tadi pun ada. Contoh macam ni. Kecil, bagi lama kecil, makin kecil. Lepas tu dia akan spike naik atas. Contoh macam ni. Ini susah sikit lah nampak. Yang ni sebab dia ada range dia. Okey. That's why kalau orang yang trade M1 ni, dia boleh entry dalam keadaan apa dua situasi. Scalping lah untuk M1. Okay. Dan kalau Moha, bila price jadi macam ni, okay, bila price dah sentuh kat mid BB bawah ni, jadi kecil je ni, apa yang Moha buat adalah Moha akan tunggu dia breakout dan Moha akan standby stop loss. Kalau sell, Moha akan letak stop loss di apa BB yang lengkuk atas ni, yang di sini. Okay, di sini stop loss, Moha akan letak stop loss di situ. Kenapa? Memang sepatutnya Moha jangkakan dia takkan sentuh. Ni adalah stop loss untuk sell. Okay.
Dia cross yang ni bermaksud dia akan naik lagi. Tapi yang mana ada buy, Muar akan bagi stop loss di time frame 5 minit. Kenapa? Kalau gunakan M1 ni memang tak logik lah. Okay, macam tu. So Muar akan gunakan line yang ada. Sebab apa? Indikator ni memudahkan cara. So Muar akan letakkan cut loss buy di sama ada di paling bawah ni. Okay, cerita dia paling bawah tu adalah sebanyak 60 pips. Okay, 60 pips. So situasi dia kat sini, untuk dia turun pergi ke bawah semula tu adalah sangat mustahil. Okay, sangat-sangat mustahil. Tapi untuk lebih kita nak jaga account, terpaksalah kita terima setakat level mid BB ni sudah. Itu pun dah 36 pips. Banyak tu sebenarnya. Okay, kalau anda entry 001, anda akan floating, anda akan kerugian 3 USD. So lepas ni, kalau anda tengok Muar punya setup tu, stop loss dia jauh, dia sebab setup tu lah. Okay, bukan sebab kita nak bagi anda kena stop loss. Okay, so penjelasan ni supaya anda lebih faham. Lepas ni anda akan tengok macam mana Muar letak stop loss. Ada masa stop loss jauh, ada masa stop loss dekat. Okay, macam sekarang. So selagi kalau dah start way macam ni, apa Muar buat, Muar akan ajak asal biru close. Okay, asal biru close. Melainkan siapa yang hold buy daripada bawah cerita dia. Okay, sebab Muar akan mention sell ni adalah retracement untuk setakat sekarang ni. Okay, Muar dah cerita entry, Muar dah cerita stop loss, Muar dah cerita TP. Okay, bila gunakan TP ni sebenarnya dia jadi panjang tau. Anda boleh gunakan Fibo sebenarnya. Okay, dan selalunya TP Moha ni kita akan ambil auto calculate. Okay, 10 pips ataupun gunakan Fibo. Dia ada dua situasi, sama ada dia auto calculate ataupun Fibo. Macam tu. Sebab apa, kami dah dapat entry the best, so dia ada auto calculate. Macam tu. Kalau tiba-tiba kalau Moha mention biru close ataupun tiba-tiba Moha mention dah satu nombor, tiba-tiba je mention nombor alert dengan TP ni ke ataupun next TP berapa-berapa, itu adalah menggunakan Fibo lah. So Moha pun antara orang yang suka pakai Fibo. Sebab apa? Fibo ni dia best sikit. Fibo ni best sebab kita tak perlu fikir, ukur je dapat. Okay, so buat SNR ni mungkin Izami akan cover sebentar lagi. Macam Moha ceritakan tadi, 15 minit ni dia akan bagi sampai line yang warna merah putus-putus ni naik sampai atas. Okay, selagi dia tak cross stokastik yang 15 ni, selagi itulah dia akan naik. Sebab apa? Kita akan stick dengan time frame 15 sebab kita jumpa time frame 15. Macam tu. Clear kan? Sebab setup ni ada di time frame 15. So kita akan stick dengan time frame 15. Cuma yang mana retracement, yang itulah kita kena cekap lah. Okay? Alright. So apa lagi part yang mau tak kamu? I say man, sepatutnya video ni kena remindkan kami daripada awal tadi. Kita dah buat cerita 1 jam, baru dia tanya ada rakaman ke tak. Kita bukan tak nak buat, tak teringat. Okay, tak apalah, next time kita buat record. Okay, terima kasih guys sebanyak 353 orang yang join pada kita punya kelas sesi malam ni. Ini adalah cara scalping yang kami gunakan. Okay, so SNR ni Izami boleh cover. So topik yang Moha dah cover adalah trend dan juga indikator BB dan stokastik lah. Okay, mungkin Izami akan cover topik RSI dan sebagainya. Dan cara untuk gunakan indikator bagi Moha, anda tak boleh gunakan satu saja. Contoh satu saja, BB saja nak guna. Boleh guna, tapi anda perlu ada yang mapping. Okay, dan selalunya Moha akan guna dua lah. Kalau tak ada stokastik, Moha akan gunakan yang lain-lain. Asalkan dia ada dua, barulah kita yakin sebenarnya. Okay, so ni adalah untuk yang Moha maki.
dan dia akan naik sampai mana dia akan sentuh trend yang ada ni lah, ataupun 83700. Okey, ni ni kecat. Kalau pergi dekat ini, kalau pergi dekat indikator ni, anda kena monitor. Cerita dia bila anda dah start scalping, kita akan duduk kat kerusi ni sejam lah. Macam tu lah. Siapa scalper tabik spring sebab anda memang rajin. Scalper seorang yang rajin. So banggalah siapa yang jadi scalper. Sebab dia rajin. Dia selalu tengok chart, selalu tengok reaction. Sebab tu Moha jadi cikgu saya. Aduh. Okay, kita cerita tadi pasal trend line, kita cerita pasal BB, kita cerita pasal Stosh. Itu adalah indikator dan Moha pun dah tunjuk how to entry menggunakan trend line, kan? Betul tak? Cut loss dekat mana, TP dekat mana, adakah valid untuk sell, adakah valid untuk hold, adakah perlu cut loss. So tempat cut loss tadi apa, BB, middle BB, kan? Lepas tu trendline breakout. Tuan fokus buy ke sell, Nabil Imran. Kalau dah berdasarkan cerita tadi scalper, scalper dia tak ada fokus, dia buy boleh, dia sell pun boleh. Ya. Okay. Dia tak ada akan stick dengan satu position. Hanya orang yang berpegang pada satu trend saja, itu adalah intraday ataupun swing lah, ataupun atau itu. Okey. Scalper ni dia tak kisah pun berapa pips ke apa ke, yang penting dia nak biru close. Apa yang ada pada market, apa yang berlaku pada market pada waktu tu, malam tu, itulah rezeki dia. Okey, untung lah. Kalau rugi lah. Jawapan tu untuk Nabil Imran. Wah, nak entry cecah BB ke? Nak entry cecah BB. Okey. Cecah BB ni dia terlalu open. Okey, better bila anda pakai BB, anda kena tahu line atas ataupun line bawah. Dia macam tu. Okey. Line atas ataupun line bawah, itu sahaja. Siapa yang gunakan indikator, Moha boleh nasihatkan anda dan gunakan lebih daripada satu lah. Terlalu banyak pun bahayakan anda juga. Okey, cukup sekadar 2, 3 cukup lah. Okey. Untuk isu straight ni sebenarnya, bagi Moha dia still lagi rendah. Sebab apa? Kita punya deal dengan ICM adalah maksimum 35. Lebih daripada itu, memang kita akan buat aduan dan kita akan buat report. Sebab apa? 3, asal dia 3. Anda akan nampak dia macam 30 kan, dia punya 3. Okey. Dan paling rendah tu 1, 1.5, 1.17, 18 tu, itu adalah rendah. Okey. So untuk awal-awal ni kenapa? Dia banyak faktor lah. H1 dah close. H1 baru open 2 minit. Saya on mic lah. Mana mic saya? Okay, H1 dah close semua. Dah open baru 2 minit. Kalau guna BB kena setting lain atau pakai yang standard? Pakai yang standard. Standard. Pakai standard je. Okay, standard. Do tak bergerak. Do kita market US ada lagi 30 minit. So mungkin keadaan market dia akan chill sekejap.
So selalunya kita akan standby untuk price reaction. Kecuali anda ada entry dekat bawah. Kecuali anda entry dekat bawah, so selamatlah dekat situ. Boleh tak saya nak sambung sikit pasal mana tadi? Okay, Moha punya entry tadi. Strong M5 dan M15 berbeza tempat entry ya. Cut loss. Okay. Betul ya, Moha? Okay. Kalau macam situasi sekarang, cut loss dia mesti lower BB lah. Kan, macam Moha cerita tadi, lower BB. Dan seminimum mungkin adalah di middle BB. Siapa-siapa yang tak tahan. Sebab tu kita selalu maklum bahawa kekuatan account tu penting lah. Margin account lah. Bukan kita tak mau orang deposit 30, tapi mungkin dia terfollow di pertengahan jalan. Kita ada 50 pip untuk TP, tapi dia dah follow di TP yang kedua, dah running 20 pip lah. Kan? So risk dengan reward dia tu lebih besar lah. Okay, so BB ni pun saya belajar dari Moha juga. Ini story lama. Aduh. Okay, selagi berada di atas BB, anda boleh hold. Oh, kita cerita pasal hold lah. Tadi kita cerita pasal scalping kan. Okay, kita cerita pasal hold. Boleh tak saya sambung, Moha? Sambung baik. Okay. Memang waktu Han nak masuk ni. Ada waktu lah. Saya tak mau cerita banyak. Moha dah cerita banyak lah tadi. Lagi pening pula. Okay, kita cerita pasal hold tadi. Moha dah ada maklum, selagi candle tu berada di upper BB, anda boleh letak. Cerita dia masalah kurang keyakinan je. Kita tengok, boleh ke ni. Padahal merah kita hold, biru kita tak mau hold. Tapi fahamlah bahawa selagi dia ada di upper BB boleh hold buy, selagi ada di lower BB boleh hold sell. Boleh hold sell. Lepas tu dia dah nampak retracement minimum Moha dah maklum di middle BB. Sekarang price bergerak ke lower BB M5. Bergerak tapi tak sampai lah. Dah bergerak. So kalau anda kata, macam mana nak hold ke dok ni, takut lah kata, takut kan. Ambil je lah. Ambil lah. Lepas tu pergi lah tidur kan. Janganlah buka lagi terkejut kan. Lagi terkejut merah. Lepas tu mulalah menyesal. Saya ingat pesanan cikgu saya juga. Saya jumpa dia baru ni, CMS. Saya tanya dia, cikgu, macam mana nak dapatkan kekuatan sebagai seorang trader? Dia kata withdraw sahaja. $10 withdraw, $20 withdraw, $30 withdraw, $1000 withdraw. Amalkan withdraw. Amalkan pengeluaran wang. So anda akan lebih yakin dengan anda punya entry, anda lebih yakin dengan anda punya setup, dan semestinya itu adalah duit anda sendiri. Okay, cerita pasal hold tadi, sama ada di upper BB ataupun di lower BB, yakinlah anda boleh hold. Dan jika melepasi tempat-tempat yang selalu kita maklum, yang ni basic lah, trendline basic. Dah breakout, Moha dah tunjuk breakout trendline kan. Dah breakout, tunggu apa lagi? Bolehlah, yakinlah dengan setup tu. Dah breakout trendline, lepas tu ada support dan resistance, dia dah breakout.
So hold lah position anda jika anda nak hold position. Tapi pastikan anda jelas sampai mana dia boleh pi, sampai manakah kekuatan akaun anda ataupun keredoan diri sendiri tu lah. Lagi tak reda pula. Hari ho tak sampai pun TP, lepas tu patah balik jadi merah. Tak boleh lah kan, kena reda lah kan. Tak sampai, tak yakin, nak tidak, tutup je. Oh, BBM H1 kucut lah. Dia kucut lah. H4 pukul 12. Ui. Okay, tahap kerajinan. Tahap kerajinan saya tak serajin Moha. Tapi tahap kerajinan saya menggunakan trendline. Saya suka lukis. Saya nampak pelik ya, saya nampak channel. Oh, ini bullish flag kan. Ini HNS. Ini apa lagi? Support resistance SSR. Lepas tu saya tak set up King kan. Itulah adalah tahap kerajinan saya. Lukis je. Tu nampak pelik sikit. Lepas tu Google lah. Saya tak ingat lah semua kan. Yang selalu saya guna, saya ingat lah. Macam sekarang, adakah valid untuk macam mana nak tunjuk? Share screen back. Aku nak tahu. Stop screen stop share. Wui, tak boleh. Ada entry. Kau lain. Oi, kantoi pula. Okay, saya cerita secara live macam mana nak follow signal. Saya akan share screen. Dan tahap keyakinan dia tu kepada anda. Semoga apa yang saya share dan Moha share malam ni baik, boleh dapat ni lah. So kena tukar multiple. Oh, dah multiple. I see. Mana share tu dah boleh start view lah. Okay. Share. Okay. Tadi Moha cerita pakai scalp. Saya cerita pasal SNR ataupun hold position, yang mana anda semua boleh nampak tak skrin saya dekat depan. Mana chat? Minimum withdraw berapa USD, mohon pencerahan. Minimum USD withdraw 30 kot. Okay. Dapat type something dekat chat. Kita nampak skrin. Nampak Moha? Padahal boleh tanya Moha. Okay. Tadi Moha ada tanda di M15. Trendline sama je macam saya, cuma saya di time frame besar sikit lah kan. Dia dapat sebenarnya kalau nak ni. Macam ni. Kau lain. Okay. Tak. Saya nak cerita signal dekat channel sekarang dan apa yang berlaku. Saya follow signal, serius. Saya follow signal lah. Signal saya tally. Mapping saya tally dengan signal. Tally dengan signal tadi. Tadi Cik Mat dah bagi signal untuk buy dan TP dah sampai dah, dan Moha pun dah cakap dah TP dah sampai dah. Kenapa saya hold position? Sebab saya tahu sini ada satu base. Ni adalah dia drop, base drop, base drop. Dia kena lepas base ni dulu. Dia kena break base ni dulu, baru dia boleh sambung naik. Sebab tu kalau dia naik lagi kan, TP dah habis dah. Kami dah bagi TP 5. So dia break lagi. Siapa tahu dia break lagi? Tak ada siapa tahu. Kita cuma analisa market. So dekat sini kita dah tanda 83585 ni. Masa tunjuk kat sini. Ni base lah, ni satu base lah. Drop, base drop. Okay, macam tu. So dia kena lepas ni dulu. Berdasarkan SNR lah, dia kena lepas ni dulu, baru dia boleh sambung naik. Okay. Kenapa saya hold lagi? Sebab saya punya entry dekat bawah. Dan sekarang di middle BB. Ini adalah tempat saya untuk entry. Moha pun ada maklum tempat saya tempat untuk re-entry ataupun entry dengan keadaan cut loss.
paling dekat middle BB lah. So kita ada support dekat sini ataupun paling jauh dekat bawah ni. Nah, kalau saya nak entry lagi, boleh saya nak entry lagi. Sebab di sini kalau SNR dia break resistance, dia bypass balik resistance, kita boleh entry dan dia sambung naik. Tapi saya takut lagi nak entry. Bukan takut lah, saya perhatikan H1. H1 ada lagi 45 minit. Kalau H1 buat drop, base drop, mampu ya. Pening lah saya kan. So saya kena berhati-hati di time frame yang kecil. No, saya nak entry lagi tak? Tak, saya tak mau dah entry. Biarlah dia nak naik sebab saya dah dapat di bawah akar. Dan saya tengok dekat signal tadi, ada keluar signal buy. So saya menguatkan lah analisa saya. Analisa saya tadi kerana dia dah turun laju. Siapa belajar reversal, dia QN reversal lah kan. Once dia ada satu lower. Oh sorry, saya nampak dekat M1 tadi. Dia ada low. Okay, sini macam ni ya. Take note semua. Saya cuba perlahankan dan cuba faham, cuba berikan anda kefahaman. Okay, dia dari atas, dia buat low, high, low, high, low, high. Low high lah. Macam tu lah. Tapi kita cerita dari bawah ni, dia ada satu higher high. Sini kan, ni higher low, ni higher high lah nama dia Moha. Ya. Higher high dekat sini. Maksudnya dekat sini dia dah ada satu petanda dia nak naik atas. Saya tunggu dia patah balik bawah dekat level-level. Yang ni M1 ni kena tengok sikit lah, kena ada risiko sikit lah. Dia turun ke bawah dan saya entry dekat sini. Lepas tu dia buat lawak, dia buat turun. Dia buat turun tadi, saya entry dekat sini. Dia buat lawak, dia turun kan. Tapi beranggapan dengan keadaan kat loss, support dekat bawah sahaja. Maka saya pakulah dekat sini walaupun 2 sen. Account ada $60 ya, cukup lah kan. Okay. Okay, kita cerita tadi pasal how to entry. Inilah kerajinan yang seorang trader perlu ada. Kerajinan seorang trader perlu ada. Dan saya sambung pasal signal tadi. Moha punya mapping berdasarkan trend line. Dekat sini ada satu, dekat sini kan, sini ada satu support. Price sekarang dan di situ juga adalah middle BB. Middle BB. Ni middle BB. So saya boleh hold tak? Ni kan, ni trend line. So kalau ikut trend line, dia sampai balik pullback dekat trend line, kita boleh entry balik buy. Boleh kan? Boleh. Kekuatan ataupun reason yang kedua adalah middle BB. Kita gunakan middle BB, reason kedua. Reason ketiga, ada satu base dekat sini. Rally, base, rally. Tiga dah reason. No? Tiga dah reason. M15 tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa lah, kecuali dia duduk di bawah lower BB, di bawah zone lower BB ni. Ni middle BB, ni lower BB. So saya masih berhati-hati. Dan macam mana saya nak hold lagi, dia kena break atas ni, resistance ni. Base yang pertama, tempat untuk dia naik. Lepas tu dia kena break lagi lah resistance seterusnya ni ya. Itu apa yang saya boleh kongsikan dekat hampa semua, berdasarkan trendline tu, berdasarkan SNR. Macam mana base tu SNR orang panggil apa, supply and demand kan. Supply and demand. So kalau rally base rally adalah ni adalah demand zone lah, tempat yang mana orang nak mencari adakah ada pembeli, demand, adakah pembeli, adakah penjual. So yakinlah dengan apa yang anda belajar, tak kira lah daripada Moha, daripada orang lain, YouTube, daripada siapa-siapa pun, just entry sahaja. Janji anda tahu dekat mana kat loss. Lagi entry. Wish aku nak kat loss kat mana ni ya. Macam tadi nak kat loss kat mana tak tahu, pening. So yang tu yang saya boleh kongsi.
Ini adalah macam mana saya nak hold. Ini adalah macam mana saya nak hold lah. Satu lagi, saya nak hold, saya kena pergi dekat time frame yang lebih besar. Sebab anda pernah tengok ni kan. Satu yang ni, satu lagi trend line. Okey, trend line ni boleh tak dia nak sampai sini? Kita ada berapa pip? Mungkin dah tak 100 pip lah. Okey, yang ni saya suka tengok yang ni, perangai dia. Perangai dia sama je. Dalam beberapa hari lepas. Dia start ni naik, dia drop. Dia naik, dia drop. Dia naik. Dia sampai sini. Boleh jadi tak dia drop? Boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh. Wait, tak nampak lah. Ni, dia naik, dia drop. Dia naik macam ni, dia drop. Dia naik macam ni, dia drop. Boleh jadi tak? Boleh. Okay. Clear or drawing. Dan tahap kerajinan seorang trader tu sendiri bergantung kepada lukisan dia ataupun cara dia mapping. Saya tak suruh anda ikut, tapi ini adalah ilmu-ilmu yang dekat luar-luar pun orang ajak lah kan. Orang ajak. So saya delete ni dulu sekejap. Saya pun bermula daripada cat kosong dan saya akan mapping lah. Okay. Ini channel dia. Lepas tu ini channel dia. Dia mula dari sini. Dia mula dari sini. Dia naik, dia drop. Anda bayangkan kalau macam ni. Ini okey, kosong clear kosong. Pada hari pertama, setelah dia buat breakup macam Muah tunjuk, dia buat breakup. So kita boleh dapatkan beberapa line. Kita boleh dapatkan beberapa line yang menyokong kita punya analisis. Cari je. Tapi janganlah sharp. Janganlah sampai pembaris sangat kan. Macam ni dia tempat dia break. So ini adalah sokongan dia. So dia break. Dia buat satu lagi pattern dekat sini. Ni. Pattern. So untuk dapatkan trend yang seterusnya kat sini. Ini adalah tempat yang paling tinggi yang saya boleh hold. Ini masa tunjuk. Ini adalah tempat yang paling tinggi saya boleh hold dekat trend line ni. Dia kena sampai dekat support ni. Dan kita tengok jugalah apa yang ada di kejiranan dia. Support. Ni adalah, ni time frame kecil. Ini ada support, ni level resistance. So valid tak kita punya trend line? Valid tuan-tuan kalau kita nak hold. Ini macam mana saya hold position saya. Nak tengok paling jauh sampai mana BP kan. Okey, dia akan naik macam ni, akan turun macam ni. Sekejap. Ini yang saya dah cerita tadi. Saya perlu berhati-hati dengan three black soldier ke apa ni. Yang takut dia jadi drop kan. Takut dia jadi macam tu lah. Tapi saya nak hold buy ni, saya boleh hold sampai dekat sini. Trend line ni sahaja. Trend line ni saja paling maksimum dekat sini lah. Base ni cukup lah. Ini TP. Dia perlu break ini zoning. Okey, kita tanda sebagai zoning. Okey, zone ni dia belum test lagi . Ini zone supply. Sebab dia drop base drop. Simple je. Saya kerajinan saya macam ni. Saya duk kata simple tak simple lah. Kira kena tengok macam tu, kena rajin kan. So paling jauh saya akan hold sampai dekat sini lah. Sampai dekat sini. Boleh tak dia drop terus? Boleh ya. Sebab analisa kita yang ni, H1 ni, drop base drop ni. Dia kena ada lepas kalau ikut time frame kecil, dia kena lepas support ni support ni. Dan keanehan setiap
chart tu pada diri dia sendiri. Ni. Dia naik. Agak-agak aneh tak kalau dia naik dia naik terus. Pelik lah. Kecuali ada news ke apa ke, pelik lah. Dan kita tengok dia punya perangai dia berulang-ulang. So nampaknya macam rapat lah dengan saya punya apa tu, entry tu. Tapi dia tak lepas ni lagi. Ni kotak tak. Kita ada base, kita ada lagi resistance ni. Sini ada base lagi, ada support lagi. Oi, jauh ni. Jauh ni. M5. Okay, baik. Sekejap. Ada Junaidi tanya. Hah? Dia ada tanya. Nama dalam kurungan tu mewakili tim ke? Ya. Dia mewakili Yo. tim. Tim Tuan Tasmo. Moha tim Tuan Tasmo. Saya. Oh, saya tengok sini. Sorry. Dekat sini. Saya tim Tuan Naim. Boleh lah, tim pun tim lah. Dulu 2019 macam permulaan Tuan Moha bagi signal saya follow, Tuan Naim bagi signal saya follow. Depa punya teknik tu sama. M1. M1. Betul, saya dah tak larat lah. Saya tak boleh je nak scalping, tapi saya dah tak tumpu lah sebab saya tak ada kekuatan nak jadi scalper macam dulu lah. So close position. saya nak close position. Close position. Itu lepas tu ajar SNR. So ini adalah keredoan saya. Saya nak hold, tapi yalah, perangai dia sama je. Padahal dah tahu dah, nampak macam pelik je ni. Naik boleh naik ke. Nampak je lah, kita cuma analisis. No? So dah dapat dah live macam mana setiap signal tu keluar. Macam mana signal tu diberi. Dan macam mana kita nak cuba belajar untuk hold ataupun swing ke, intraday ke, kan. Macam tu lah cerita dia. Okay, ini pun juga keanehan. Macam mana dia turun macam ni. Sekejap lagi, tunggu sekali lagi. Ini kita nak ajak live trade ke kita nak ajak? nak ulang kaji ni. Apa? Ni ajar dia orang terangkan cara hang maki SNR apa. Okay, maki SNR basic di H4 lah, basic. Dan di H4 kosong apa? Hah? Start dengan cat kosong. Macam mana? Start dengan cat kosong. Okay, cat kosong. Okay, nampak kita pi cat warna putih pula bagi korang tak korang oh. Bagi tadi apa akan ingat macam mana nak hold, dan apa akan ingat banyak tadi supply demand kan. Okay, sekarang cat warna putih, saya harap anda boleh juga berikan sedikit perhatian, dan saya percaya anda semua dah belajar dah sebenarnya. Cuma kita nak ulang kaji. Daily pun kita akan tengok sama macam dengan Moha, dan line pun sama macam dengan Moha. Tapi saya suka kotak. Saya suka kotak kan, macam tu. And then macam ni, support dan resistance kan. Sini adalah satu, dia saling berkait. Kita ada support dan resistance, kita ada supply demand. So kita ada support, kita ada sini demand zone dalam ni. Okay, anda boleh dapat tak apa itu supply demand, apa itu SNR? Type sat dekat chat. Okay, di time frame ini daily kita akan tanda macam ni. Kita akan tengok adakah dia apa yang berlaku di H4. Ini saya tanda support saja lah, support resistance lah di time frame kecil. So kalau nak tanda lagi, mari kita tanda dekat sini. Okay, ini. Dan nak tanda lagi, ada lagi tanda-tanda dari dekat sini. Ini signifikan jugalah pada saya ni, signifikan. Ni support resistance. Sini ada resistance. Okay, ingat 8368 kita pergi dekat H4.
83668. Alright. Okay, trend line down. Macam mana dia nak perlu down lagi? Macam mana dia nak perlu down lagi? Berdasarkan SNR, kita dah tanda dah dekat daily, tanda lebih kurang lah kan, tapi dekat H4 kita dah ada dah kan. Ini support dia kan, ni support dia, ni resistance dia, dia dah test dah kan. Okay, how to entry once dia main sekali lagi dekat sini, dia perlu break 8. Ini lebih jelas lah, no? Saya tambah lagi satu line. Ni ada satu shadow dekat bawah. Shadow ni bermaksud price pernah pergi ke situ lah, bukannya dia valid tak valid ke apa ke. Maksudnya ada shadow ke, ada body ke, price pernah sampai dekat situ. So jangan lupa untuk take note. Dia perlu break 8942 baru dia boleh sambung turun. Nak ingat tu. DH4 kita dah dapat support. Ni support lah. Saya nak kena tulis ke? Kena tulis ke Moha? Pakai teks. Teks ni support. Dan ni demand day 1. Okay, demand day 1 lah. Support ni, support demand day 1 lah. Saya tulis kat sini lah. Okay, support di dia dah pernah test dah. Sekali, dua kali lah sini. Dua kali. Satu kali, dua kali. So dia main test sekali lagi. Dia boleh break tak? Boleh kan. Sebab direction sell ni, dan dia perlu break ni untuk strong sell lagi. Strong sell lagi. So resistance kita jangan lupa 83668 tadi dekat daily kita ada dekat sini lah. Saya tak tanda tepat sangat lah. Saya tak tanda tepat sangat. Tapi kita ada satu demand juga kat sini. Kita tanda dia macam ni lah bagi dapat. Macam tu ke. Ni ada. Nampak lah ni. Tak boleh zoom lah ni. Habis lah shadow ni. Dua ni. So dekat H4 jadi apa? H4 ni. Level ni. So betul lah. Ini adalah resistance dia. Ini adalah resistance dia. Ini masih zone support dia dekat H4. Ni ada satu support. Ini ada satu support. Ni satu support ni bermaksud satu support line chart lah. Kena bayang sendiri lah. Kena bayang sendiri. Ni line chart lah. Kena bayang sendirilah. Macam-macam juga nak tunjuk ni cerita dah kan. Tapi tak apa, ambil lah masa kan. Okay, dia dah break dah. So dia perlu break atas ni yang kita tanda ni 83983 ni. Tapi jangan lupa di time frame kecil. Maksudnya tadi daily dia bawa pergi ke H4. Time frame kecil dia dekat sini lah. 84244. Perlu break ni baru boleh naik atas. No? Baru boleh naik atas. So boleh faham tak setakat sekarang? Tadi kita dah bawa pergi dekat daily. Dekat DH4 adalah basic untuk penandaan. Apa start dekat H4? Saya pun selalu start dekat H4 je. Saya tak start dekat day 1. Tapi cuma nampak pelik sikit tu. Macam okay, Moha selalu pesan dekat saya, dekat daily dia ada something yang strong. Contoh macam engulfing ke, double top ke, double bottom ke. Itu yang selalu kita tengok dekat daily. Daily ni dia akan membawa ke hari-hari seterusnya lah kan. Tapi nak entry dekat daily ni kena faham-faham lah. Duit kena banyak sikit dan sanggup lah untuk jelas lah dengan risk dan reward. So ini adalah yang kita tanda support resistance, support daily. Okay, mari kita tanda ini. Untuk ini kita market semasa teks.
Nak tunjuk signifikan lah. Support H4. Sorry, H4. Alright. Ni support H4. Okay. Ni resistance yang paling dekat lah. Kalau hampa nak hari ni hampa letak ni lah. Kan? Kalau contoh bulan ni kira apa? 10.34 dah. Okay, 10.34 kita hampa baru buka, baru nak mapping pun. Mapping lah macam ni. Kalau pagi tadi mungkin lah dekat sini. Kan? Resistance dia. Oh sorry. Resistance. Okay. So cukup dulu dekat H4. Dan jangan lupa significant support lah. Significant support resistance SSR. Ada support, ada resistance. Itu adalah tempat yang paling strong. Dan kami pernah kena banyak kali ke mohon lah. Kita kena SSR lah. Dia tak break atas, dia tak break bawah. Kena pening juga. Okay, so sekarang pun lebih kurang duduk dekat SSR. Kita pergi dekat H1. Okay, apa yang jadi dekat H1? Jangan lupa satu row ni. Satu kolom ni adalah satu hari. Untuk entry sekarang, kita cerita pasal entry sekarang supaya anda lebih jelas, anda lebih dekat. Sebab selalunya buka-buka nak entry apa. Okay, entry sekarang dekat mana support dia? Itu je. Kalau SNR, cerita pasal SNR lagi. Ini support dia. Ini ada support, ini ada support. Mula support yang paling dekat dekat sini lah. Mari kita zoom. Support yang paling dekat dekat sini lah. Macam tu. Shadow. Okay, ada tak something yang di belakang dia? Ada. Ini support dia. Ini ada resistance sebab ada drop base drop. Kan? Ini ada lagi support. So the best entry sekarang the best entry sekarang kira lah ratio support ni 49 lebih kurang 50 lah. TP resistance dulu 100, 142, 100. So hampa boleh ambil risiko 50. Yang paling dekat lah, tak cerita support bawah ni lah. Dekat lah dia paling dekat dululah. Paling dekat dulu. Janganlah kalau hampa sanggup nak entry pakai kat lah yang bawah ni 100 pip, 50 lah, 150 pip resistance. Ni support. Cantik macam tu. Kan? Boleh jelas tak SNR? Boleh jelas tak SNR support dan resistance? SNR boleh jelaskan. Betul SNR boleh jelaskan. Okay. So kita pergi dekat time frame yang kecil. Time frame kecil ni macam mana kita nak entry. Macam mana kita nak entry. Padahal tadi dah tunjuk dah. Tak apa. Dah tanda marking dekat H1, dah bawa pi dekat H4. Tengok lebih detail lah. Tadi H4 punya dekat mana, H1 punya dekat mana kan. H4 kat sini, H4 kat sini. H1 punya dekat sini. Sorry. Apa ni? Ni support H1. Ni H1 ni. Resistor H4 sama lah dengan resistor H1. So tak payahlah tanda. Kira adik-beradik lah tu. Lagi pening pula kan. Support H1. Okay, P dekat time frame kecil. Moha tunjuk tadi M15, M5 dengan M1. Kita P lah kat M30. Tengok lah kan. Tak lari. Support. Ini support supply. Support demand tadi kan. Ni support demand lah. Jangan lupa. Okay, P dekat M30. Betul lah, dia tak lari lah. Okay, dekat M30 dia ada buat apa-apa tak? Okay, dia buat drop ni kan. Dia tak lebih support ni sini. Tak lebih support ni.
Nak tanda lagi tak? Mari kita tanda bagi pening semua. So, tanda dah kan. Ada support dah kan ni H1 kan. So, dah tanda dah betul dah lah. Kan? Hilang tu. Ya ni kalau Cik Mat dengar ni, Cik Mat kata hang ni nak mengajak ke nak marah Hafid. Saya kena dah melawak je lah, kita faham je lah kan orang cakap macam tu. Saya orang Kedah member saya ada dalam ni, seorang nama Black. Dia kenal lah kan. Okay. Okay, kita ada support H1. Sama juga. Jadi H1 lah. Okay, M30 sama juga. So patah balik lah kepada basic support dan resistance. Belajar lah ilmu semua sama lah dekat luar tu. Break resistance baru strong untuk buy, break support strong untuk sell. So position sekarang apakah yang paling cantik? Kecuali anda faham risk dengan reward. Pada saya, dia boleh buat rally base rally. Nak ligan price, nak kejar price. Orang Kedah kata ligan price. Risiko TP buy sekarang 721. Cut loss 836. So buy agak risiko. Dengan keadaan cut loss 83 pip, TP cuma 73 pip. Tapi kalau apa tak sabar sangat untuk entry, kita beranggapan lah ini adalah rally base rally. Ada masa lagi 40, ada masa 20 minit lagi untuk M30 kan. Okey, kita pergi dekat N15. Kita tengok N15. Okey, N15 sini ada satu base, sini ada satu base. Ini kotak merah tadi pun kita dah tanda dah kan. Kalau pakai line pun pakai line lah kan. Dia panggil dah. Okey, kita buka. Saya tunjuk sekali ni ya. Ini sama dengan H1 tadi. Kalau hampa ingat, sini ada satu tadi H1. Ayo. Tadi H1 tadi kita dah jauh, tak boleh biru. Okey. H1 tadi saya dah tunjuk kan, dia perlu break. Macam mana saya nak hold position kan, masa cat merah tadi, cat hitam tadi kan, dia perlu break kan. So dekat M15 pun ada juga pattern yang sama. So dia perlu break ini dulu, level ni dulu, untuk dia sambung naik atas. So maksimum dia boleh pergi. Ini nombor 1. Ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3. Ini nombor 3. Dia break ini ya, 84244. Dia duduk atas. Saya cerita SNR. Okey ya, saya cerita SNR. Tak sabarnya nak entry. Tak sabarnya nak entry. Boleh je nak entry. Tak ada masalah. Mana mak saya? Okey. So kita pergi dekat M5. Okey. Dia dah sampai upper BB dan dia dah break lower BB. Kan? Ini sokongan lah. Macam mana nak cari entry lagi. Okey. M5 saya nak cerita pasal macam mana. Saya cerita pasal M1 lah. M1, kecepatan M1. Macam Mohah tadi. Okey. Cepatnya nak entry ni. Nampak tak flag ni? Bayang sendirilah flag. Ni flag satu. Ni pun. Ayo. Okey. Ni flag. Ini. Okey. Dia break ni. Ini kan apa? Flat pattern. Nama apa dah? Saya tak mau abang. So dia boleh patah balik. Dia boleh patah balik sampai lower BB. Dan ini adalah level untuk kita entry. So itulah kepentingannya untuk kita check SNR. Please, saya tak jumpa lagi. Berdasarkan pengalaman saya, marking selalunya SNR yang strong H1, H4 dan kita akan entry di M1 M1 dah kot, M5
Okey, kita dah tunjuk dah. Hampa kena lukis. Bagi rajin-rajin sikit lah lukis. Dan di M5, the best entry adalah tunggulah. Kan? Dia masuk dalam zon-zon ni ke. Contoh sekarang ni, dia ada di resistance H4 kan. Kita dah tanda dah kan. Kotak ni kan, resistance H4. Ni ada support H1. Ni masih tengah-tengah lagi lah kan. Tapi kita tahu kalau dia break ni, dia boleh turun bawah ni. Kita tengok dia node dia sekarang, dia berada di zon ataupun penandaan resistant dalam kotak merah ni di time frame besar. So berdasarkan time frame besar juga, dia boleh sampai dekat support sini. So apakah entry yang paling selamat? Sell paling selamat. Cut loss 87, TP 127. TP 127. Paling selamat. Paling selamat tu berdasarkan analisa kita tu lah, dia berada di zone resistant H4. Ni kita tanda dah H4. Jadi, ini adalah support H1 paling dekat. Ini support H4 yang paling dekat. Resistant H4 dengan H1 sama sebab tu saya tak tulis H4 dan H1. Okey. Sebab tu saya sama. Okey. So boleh jelas, boleh entry buy ke sekarang. Okey, untuk scalping mungkin kita patah balik. Kau orang nak tanya buy ke sell tu mohon. Saya cuma cerita pasal SNR, macam mana kita marking. Kena ingat H1 P patah balik dekat H4, P dekat M30, P dekat M15, P M15 kita skip. P dekat M5 lah. H1 boleh P terus dekat M5. Dia ada dekat dalam zone resistant. Masih selamat untuk sell. Dia ada di zone support, masih selamat untuk buy. Okay, thank you. Itu saja daripada saya. Saya pass balik dekat Moha. Semoga apa yang saya cerita ni, mungkin kalau laju sangat, nanti kita ulang balik. Kita ada class revision setiap minggu. Moha. Ada orang tanya, shadow atas dia nak turun atau naik lagi? Okay, shadow, cerita pasal shadow. Moha, cerita pasal shadow. Pin bar, itu reversal lah. Ini reversal. Tu orang tanya. Saya kalau candle pattern ni, saya tak percaya satu ya. Yang tu, yang tak ada body langsung tu. Nama dia apa? Nama apa Moha? Yang tak ada body tu? Tutup aircon lah. Dia bukan doji. Dia bukan doji. Namanya ada apa? Nampak ni. Dia dah tukar belum? Sudah. Doji. Ya betul. Doji. Pandai hampa ni. Bukan tak pandai. Doji tu saya tak percaya. Tak percaya sebab doji tu kan dia tak ada apa? Dia tak ada arah kan. Maksudnya kalau kita duduk sell keluar doji tu, adakah dia sambung sell? Boleh juga. Adakah dia patah balik naik atas? Boleh juga. Fuji. Doji. Ya betul doji. So, itu saja. Moha kita bagi kat Moha lah. Moha. Okay. So, terima kasih Zami atas penjelasan tadi mengenai SNR. So, seperti yang Moha ceritakan tadi, anda boleh tengok dekat skrin balik. Share screen. Apa sorry. End screen. Okay. Okay, seperti yang Moha ceritakan tadi, bagi siapa yang tengok yang daripada awal, yang mana Moha capai tu, okay,
Kenaikan dia akan sentuh trend line yang Muar tandakan ni untuk dia naik semula. So dia akan naik ke mana? Dia akan pergi ke TP yang Muar mention tadi, 81700 something macam tu lah. Okay, 837. Okay, dia akan sentuh. So itu adalah level pertama yang dia perlu sentuh. Kemudian dia akan pergi naik ke touch trend line yang baby. Bukan trend line, sorry, kita tak akan cerita pasal baby lagi. Kita masih cerita pasal trend line lagi. Okay, so ni adalah setup menaik lah. Okay, macam Muar ceritakan tadi. So sell tu adalah retracement yang mana anda boleh ambil. Okay, so siapa yang sell tadi, tahniah. Okay, tak ada masalah pun anda nak close dekat mana-mana, asalkan biru boleh close. So seperti yang Muar ceritakan, dia turun untuk touch and then dia naik semula. So siapa yang follow daripada awal bagaimana marking itu bermula, macam mana kita tanda, so benda ni valid lah. Okay, tanda lah macam mana sekalipun dia tetap valid. Okay, dan ni adalah trend terkini yang kita tandakan. Okay, ni trend terkini. So dia touch and then dia naik balik. So macam tu lah. Okay, seperti Muar ceritakan, bila dia dah cross macam ni, dia akan turun untuk retrace. So ni adalah cerita pasal trend line. Okay, okay, so so ini adalah berkenaan dengan oil yang kita jangkakan price dia akan macam tu. Seterusnya, apa yang perlu ceritakan lagi adalah kita dah cerita pasal BB. Okay, one, two. So kalau siapa yang sell tadi dia M1, okay, kalau macam ni anda boleh je layan buy dulu. Okay, yang mana M1, siapa yang layan nak, ini bukan live trade tau, ini adalah bagaimana anda nak gunakan scalping. Okay, kita rujuk dekat M5. So anda tengok dekat sini, selagi persilangan stokastik ni tak bersilang, maksudnya dia akan naik lagi lah. Okay, so TP yang 83700 yang Muar mention tu dah sentuh dah pun sebenarnya. Macam tu. Okay, so macam ni lah cara live trade bila kita tengok. So sekejap tengok dekat M1, sekejap tengok dekat M15, sekejap tengok dekat M5. Macam tu lah, so kita akan raja-raja rotate. Okay, so kepada yang holder tadi Zamir ada cerita pasal yang holder kan. Okay, so siapa yang nak hold tu sebenarnya, bagi Muar, terpulang kepada anda kalau anda sanggup nak menanggung risiko. Macam tadi kan, Zamir ambil awal, dia hold dah sampai 30 USD, lepas tu tak close. So sebab dia bercita-cita untuk hold. Situasi dekat sini, kalau anda nak hold lagi, boleh, tak ada masalah, dengan tahu lah stop loss dekat mana. Macam tu. So dia ada beza antara orang yang hold ataupun orang yang biru close. Okay, dia ada beza. Yang mana account akan cepat grow adalah yang selalu close lah. Selalu close akan cepat grow. Sebab apa, dia tahu entry dia dekat mana, and then dia tahu balik macam mana nak dapatkan profit. So untuk malam ni kita tak ada buat live trade. Betul. Siapa scalper cepat grow. Okay, siapa scalper memang cepat grow. Best. Okay, so untuk sesi malam ni, dekat channel ni pas tiba-tiba sebenarnya OTP stand, belum lagi, ada 84 under kosong. Okay, so siapa yang ada buy tu tak ada masalah pun nak hold, anda boleh follow channel. Okay, setakat sekarang ni pergerakan adalah sama. Live trade dekat channel sini adalah penerangan bagaimana anda nak follow Muar nanti. So sebab Muar akan guna time frame M1. Okay, bila Muar guna follow time frame M1 ni, dia agak mencabar bagi orang yang baru nak follow. Okay, so seperti Muar jangkakan, dia akan sentuh trendline ni dan dia akan turun drop balik lah. Dan cara anda nak hold position, yang ni ubah saja trendline. Okay, ubah saja trendline ni, selagi dia tak break yang ni, saya tak perlulah anda nak cut loss. Okay, termasuk lot gajah tak apa kan? rendah bang. Okay, so
Itu saja untuk sesi kita pada malam ni. Kita akan jumpa lagi pada Kita ada 7 minit lagi Moha. Moha jangan orang duk tunggu. Sebelum kita end live kita cerita dulu. 7 minit lagi baru kita end live. So ada soalan kita buka soalan. Moha. Kita tahan Moha ni. Kita ada 7 minit je. Sharp pukul 11 kita end. Okey, untuk minggu depan, siapa yang nak follow Moha, kita punya turn untuk minggu depan adalah bertugas pada hari Rabu. Sebenarnya. Okey, untuk bulan Februari kami akan bertugas pada hari Rabu. So hari Rabu tu guys, Moha seorang lah. bukan Moha seorang, dia rotate. Dia Moha dan Izami. Situ lah. Okey. So hari Rabu ni semua orang tahu kan. Yang untung. Dan dia adalah hari yang best untuk all. So guys, kita akan jumpa pada hari Rabu minggu hadapan. Moha tak pasti minggu keberapa Moha akan bertugas. Okay. Tuan Ramzan Antarin tak ada sebab dia pergi bercuti. Okay. So bila kawan kita bercuti, kawan kita yang lain kena cover. Macam tu lah. Okay. So guys, ada lagi soalan nak tanya? Soalan. Okey, kalau tak ada soalan, tulis dekat chat faham atau tak faham yang Tuan Moha cerita pasal tadi. Tulis je trendline, scalping M1, entry middle BB. Tak ada tengah profit banyak kot. Okey, betul, tak ada soalan, semua dah terra. So tahniah. Pablo full margin. Abang Sri PM tepi. Boleh faham sikit tapi kena praktis dulu. Okay. WTI pernah pi paling tinggi berapa? Setakat lah ni yang ada pun price yang ada pernah dicecah sekarang more dekat hari apa? Hari Khamis 86 89 hampir $87 setung. Okey, terima kasih Sri Kak adik Sri Susanti UBL. Okey, saya nak tekan nama Rizwan. Modal 300 lah. Okey, Mubarak minta table money management dekat anda punya group support ataupun IB. Ya, faham bila close account cepat grow. Betul yang itu. Ya, betul. Terima kasih Tuan Ashraf RC. Ya, faham sikit-sikit. Bagus. Ada satu soalan yang ada orang tanya. Bila stokastik berlainan arah antara M1, M5 dan M12, kita rupa kepada time frame yang berapa untuk hold? Berapa nak hold kalau dah tahu nak scalping? Punca masalah trader yang akan selalu MC adalah dia berubah pendirian apabila dia dah start entry. Kalau anda dah planning itulah, jangan ubah. Apabila anda ubah, mapping anda pun sepatutnya anda kena ubah daripada awal. So situasi dia macam tu. So kalau mindset ke apa, biru close. Okay. Bila tak jelas, tenang je dulu. Sebab apa? The best entry adalah apabila anda dapat dua position yang sama time frame. So kalau tengah berlainan tu maksudnya dia adalah sideway. Situasi tu adalah sideway. Kita tak ajar anda guna break even sebab anda dah untung, close je. Kenapa anda nak break even kalau anda dah tahu benda tu nak sampai? So memang kita dah tak ajar anda dah break even sebenarnya. BE ni tak ada.
Melainkan anda nak hold yang terlalu lama, berbulan-bulan, itu boleh. Tapi dalam trading, anda nak growkan account, nak belajar withdraw sehari 20 USD, 30 USD, tak perlu break even. Biru, close. Apabila anda ajar diri anda break even, anda akan ajar diri anda untuk hold. Dan anda akan mengajar diri anda untuk belajar mengharap. Okay. Cerita dia, anda dah tahu anda profit 13 USD and then anda hold, anda break even. Break even pada kadar profit 2 USD. Yang mana bijak? Jawapannya adalah orang yang dah biru, close. Mohon macam kata kat saya je. Tak lah. Dah, okay. Kita dah tunjuk secara live tadi. Kita dah tunjuk, Moha dah cakap biru close dan dah sampai pun TP. Jadi yang saya tunjuk tadi macam mana nak hold. Bukannya sepanjang tu kita bagi buy sampai sudah. Kita akan macam dia kena ada satu tempat yang dia perlu langgar ataupun break ataupun buat direction lain. Barulah position kita tu boleh hold. Tapi kena ingatlah yang Moha selalu pesan, biru tu close saja. Moha selalu update apa? Contoh ada 5 entry, ambil dulu sebahagian, 2 layer ke 3 layer ke, kan? Yang next tu bolehlah ambil untuk next TP, macam tu lah. Kita nak ajak withdraw. Anda kena belajar untuk withdraw. Cara untuk withdraw tak ada hold. Okay, macam tu lah caranya. So itu saja nasihat dari Moha. Berapa margin level yang perlu kita jaga? Sebaik-baiknya jangan kurang daripada 200. Kurang daripada 200 anda dikategorikan sebagai margin. Okay, 200%. Kurang daripada tu anda dikategorikan sebagai pemajin. Ada seorang cikgu saya, hari-hari withdraw. Pagi withdraw 100, petang withdraw 100, malam dia withdraw banyak sikit lah. Kadang-kadang 300 kan. 100 tu minimum lah. Cikgu saya ada seorang Ashraf. Okay, sekarang jam 11.01, candle H1 dah tutup. Maksudnya saya dengan Moha, saya minta diri. Kita akan jumpa lagi next week. Hari Rabu tapi tak tahu siapa punya turn. Kita belum awesome lagi. Kita orang belum meeting mesyuarat lagi. Okay, yang tu saja kot. Okay, itu saja dari Moha. So thank you guys yang join pada malam ni. Selamat 300 orang. So thank you. Okay, sambil mengajar ni terbagi signal yang mana profit tu ambil lah untuk diri sendiri. Okay, so niat kita malam ni adalah untuk belajar. So makin Moha ni cun pula lah, betul-betul reject line hijau tu terus turun. Aku dah lukis dah tadi. Elok dah. Try line tu. Okay. So macam tu lah. Dia akan touch yang ni, kemudian dia akan touch yang ni. So selagi dia tak break yang ni, buy lah lepas ni. So itu saja. Thank you guys. Mantap. Okay, kita nak ajar anda, bukan nak ajar para atlet Aris Ayo nak terjun dah. Cantik. Ishwan jadi apa? Ishwan kucut lagi. So masih berada dalam tu. So okay, itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Buka kamera. Kita bye bye. Buka kamera, buka voice. Kita buat riuh sikit. Siapa yang end? Moha end lah. Buka kamera semua. Stop share. Sekejap. Okay. Okay. Buka mana view. Okay, cantik. Buka kamera semua. Say bye bye, say thank you. Cakap je apa-apa pun kita buat meriah. Lepas tu kita end live terus.
Ya guys. So jumpa lagi. And 5, 4, 3, Bye bye, bye bye. 2, 1.